Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang. Pada video yang lepas, saya telah membahas sedikit perkara mengenai topik meditasi. Video kali ini pula, saya akan membahas sedikit maklumat mengenai sebuah idea bernas yang diutarakan ahli falsafah Yunani yang bernama Plato. Sebelum kita lanjut ke perbincangan, ingin saya menerangkan sedikit definisi mengenai falsafah. Falsafah dari segi definisi mudahnya adalah cara berfikir mengenai dunia, alam semesta dan masyarakat. Ini terjadi dengan cara menanyakan soalan yang paling asas mengenai fitrah pemikiran manusia, fitrah alam semesta dan hubung kait antara mereka. Ada sebahagian ahli falsafah yang mendapat sambutan dan sanjungan daripada masyarakat setempat. Ada juga yang dihukum mati oleh kerana idea mereka langsung tidak dipersetujui oleh pihak pemerintah. Walaupun kebanyakan ahli keluarganya menceburkan diri dalam bidang politik, beliau lebih suka menjadi orang yang tidak dikenali ramai. Beliau seterusnya ingin menjadi seperti Sokrates, iaitu guru kesayangannya, menyampaikan pengetahuan dan berkongsi pemahaman dengan orang awam. Beliau juga membawa konsep eudaimonia untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Eudaimonia membawa maksud kepada sifat cukup dan juga berasa puas atas apa yang ada pada diri kita, atau dalam bahasa mudahnya, sifat bersyukur. Antara idea beliau yang paling dikenali ramai adalah alegori gua. Alegori bermaksud karya yang menggunakan watak dan peristiwa yang spesifik bagi menerangkan sesuatu perkara yang mempunyai nilai tersirat dan perkara atau pengajaran yang tersembunyi, di mana nilai dan pengajaran yang susah difahami mengenai sesuatu perkara itu lebih mudah untuk diterangkan dengan alegori. Alegori gua tertulis di dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Plato sendiri. Buku tersebut bernama Republik. Buku ini siap sekitar tahun 376 sebelum Masihi. Seperti biasa, buku-buku ilmiah yang diedarkan pada ketika itu kurang mendapat sambutan oleh masyarakat umum di Athens. Bukan buku Plato sahaja yang kurang mendapat sambutan, malah buku-buku ahli falsafah lain juga sama nasibnya. Ini kerana masyarakat umum di Athens pada ketika itu, mereka tidak sedar akan kepentingan ilmu dalam kehidupan seharian untuk meningkatkan taraf kehidupan kepada taraf yang lebih baik. Alegori gua berkisar mengenai beberapa orang yang sedang berada di dalam gua dengan keadaan tangan mereka yang terbelenggu ikatan atau rantai. Mereka dihadapkan dengan salah satu dinding gua tersebut. Gua yang mereka duduki itu agak gelap. Ini kerana cahaya matahari hanya memasuki gua tersebut dengan kuantiti yang sedikit. Hanya satu sahaja sumber cahaya yang mereka ada, iaitu api yang dinyalakan di belakang mereka. Daripada api tersebut mulalah terpantul beberapa bayang-bayang pada dinding gua, seperti bayang-bayang haiwan yang bergerak, bayang-bayang pokok yang bergerak ataupun batu yang berada dalam gua tersebut. Melalui pantulan bayang-bayang yang mereka lihat pada dinding, mereka mula memerhati bayang-bayang itu hingga mereka akhirnya membuat pelbagai kesimpulan mengenainya. Antara contohnya ialah apabila salah seorang daripada mereka melihat bayangan pokok yang bergerak disebabkan oleh tiupan angin, salah seorang daripada mereka mengatakan
Ia hanyalah haiwan yang kakinya tersepit di tanah. Sebahagian orang-orang ini mempercayainya, manakala sebahagian lagi tidak bersetuju dan mempunyai jawapan mereka yang tersendiri. Orang yang mencipta jawapan mengenai bayangan pada dinding gua tersebut mula berasa bangga. Ini disebabkan ramai yang bersetuju dengan jawapannya walaupun salah semata-mata. Sehinggalah pada suatu hari, salah seorang daripada mereka akhirnya dapat membuka ikatan pada tangannya. Dia lalu membuat keputusan untuk keluar daripada gua tersebut setelah melihat adanya cahaya matahari yang masuk sedikit ke dalam gua tersebut melalui lubang yang sangat kecil pada badan gua. Apabila dia keluar daripada gua, dia sangat terkejut dan teruja melihat cahaya matahari yang sangat terang dan hidupan-hidupan yang lain. Pada ketika itu, barulah dia sedar bahawa bayang-bayang yang terpantul pada dinding gua selama ini hanyalah bayangan dan sangat jauh daripada realiti sebenar. Dia juga akhirnya sedar mengenai jawapan yang diberikan oleh rakan-rakannya ketika masih di dalam gua, bahawa jawapan-jawapan itu semua hanyalah salah semata-mata. Dia terus sedar tentang kedaifan kehidupan ketika berada dalam gua tersebut. Dia terus teringat akan kawan-kawannya yang lain yang sama-sama terbelenggu ketika masih berada di dalam gua. Ketika dia mendatangi rakan-rakannya di dalam gua, dia terus berkata kepada mereka bahawa ada kehidupan yang jauh lebih baik di luar sana, lebih jelas daripada apa yang mereka pernah fikirkan, lebih baik dan lebih realiti. Mereka bersikap sombong dan tidak percaya kepada kebenaran yang disampaikan. Mereka juga tetap mahu berpegang teguh terhadap pendirian mereka mengenai kehidupan di dalam gua, walaupun sebenarnya jauh menyimpang dari realiti. Pengajarannya ialah orang yang dapat melepaskan diri tersebut merupakan orang yang diberikan peluang untuk mengetahui dan melihat perkara sebenar di sebalik bayang-bayang, iaitu penipuan ataupun khayalan. Dengan ilmu dan pengetahuan tersebut, dia layak mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik berbanding kawan-kawannya. Dengan ilmu pengetahuan juga, dia dapat memilih sama ada untuk menyebarkannya kepada rakan-rakan yang lain atau berdiam sahaja dan terus menikmati kehidupan yang lebih baik seorang diri. Jika dia memilih untuk menyebarkannya, dia pasti akan mendapat tentangan dan ugutan dari mereka. Itulah tradisi penyampaian kebenaran dan ilmu yang telah wujud sekian lama. Dengan semangat untuk berkongsi kebenaran, dia akan terus berusaha untuk membuat mereka sedar. Sekian sahaja maklumat yang dapat saya kongsikan pada video kali ini. Jika terdapat sebarang kesalahan, sila type di bahagian komen. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.